Baik, tadi kita dah sentuh mengenai masa depan pendidikan di negara kita dan untuk segmen ini pula saya ingin bercerita tentang situasi dan juga masa depan anak muda yang berada di Myanmar ketika ini. Kerana ratusan kanak-kanak telah dilaporkan terbunuh di Myanmar sejak rampasan kuasa tahun lepas, bukan sahaja dalam pertempuran akibat konflik tetapi sebagai sasaran yang disengajakan oleh tentera. Dan pelapor khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai situasi hak asasi di Myanmar, Tom Andrews, sebelum ini mendedahkan junta tentera Myanmar menyasarkan kanak-kanak dengan niat menyebabkan mereka mengalami penderitaan yang dahsyat. Dan hari ini Andrews ada mengadakan satu sidang media di Ibu Negara susulan lawatannya ke Malaysia bagi mengadakan pertemuan dengan pihak berkepentingan bagi menyelesaikan kemelut yang berlaku di Myanmar. Dan bagi Andrews, lawatan sejak 17 Jun lepas adalah permulaan bagi projek pelibatan serantau yang lebih mendalam dengan rantau ASEAN berhubung krisis di Myanmar. Kita ingin dapatkan ceritanya daripada wartawan Esrawani Firdaus Azil yang menghadiri sidang media tersebut. Firdaus, mungkin boleh dikongsikan apa agaknya antara intipati daripada sidang media tersebut dan apa sebenarnya tujuan beliau adakan lawatan di Malaysia itu? Okey, baik, terima kasih Faris. Mungkin sebelum itu saya boleh bercerita sedikit mengenai latar belakang Thomas Andrews ini, yang mana beliau dahulu merupakan salah seorang senator di Amerika Syarikat, berkhidmat untuk negeri Maine kalau tak salah saya, antara 50 negeri di Amerika Syarikat, yang mana mungkin kita boleh terjelaskan sedikit bahawa jawatan beliau adalah pelapor khas di bawah Special Procedure ataupun prosedur khas di bawah Majlis Hak Asasi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang mana Special Procedure ini merupakan badan yang bebas. Maksudnya mereka ini bukan berada di bawah, bukan merupakan staf ataupun pekerja untuk PBB ataupun UN, tetapi mereka bergerak secara independen ataupun bebas bagi memastikan laporan itu benar-benar telus dan tidak berpihak kepada mana-mana mungkin ataupun kedengaran bias dan sebagainya. Dan antara yang disebut oleh Thomas Andrews sebentar tadi ialah bagaimana beliau telah membuat lawatan ke negara ini untuk berkongsikan pandangan ataupun juga dapatan ataupun kita sebut sebagai findings tentang situasi semasa ataupun realiti yang berlaku di Myanmar. Kita tahu bahawa ketika ini Myanmar sedang diperintah di bawah pemerintahan junta, dan juga laporan berita pun telah kita dengar, telah pun kita saksikan sebelum ini bagaimana bukan ratusan, bukan ribuan, malah ratusan ribu juga terkorban kerana apa yang digelar sebagai kekejaman pemerintahan tentera. Dan juga sewaktu di negara ini, Thomas Andrews telah berjumpa, telah melakukan kunjungan hormat kepada Menteri Luar kita, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, juga bertemu dengan pegawai-pegawai Kementerian Luar Negeri ataupun Wisma Putra, yang mana pelapor khas ini juga mengadakan pertemuan dengan banyak lagi pegawai-pegawai Kementerian Pembangunan dan sebagainya untuk melihat keadaan bagaimana pelarian ataupun pelarian Rohingya ini berada di negara ini. Adakah mereka menerima layanan yang betul? Adakah mungkin ada beberapa sudut ataupun aspek dari segi dasar ataupun polisi negara yang pada pandangan beliau ada beberapa perkara yang mungkin perlu ditambah baik, kerana ini adalah berkisar tentang hak asasi manusia, yang mana kalau berdasarkan konvensyen mereka, berdasarkan pematian mereka, hak asasi semuanya adalah sama rata. Tetapi saya juga boleh, kalau boleh saya nak kongsikan sedikit tentang apa yang dinyatakan oleh Thomas Andrews dalam sidang media di Ibu Negara, salah sebuah hotel di Ibu Negara pada awal pagi ini. Antaranya beliau menyebut bahawa seperti yang saya sebut tadi, bahawa perlu ada penilaian semula terhadap dasar, kerana sebelum ini beliau mengatakan bahawa ketika bertemu dengan pelarian ini, baik yang berada di jalanan maupun berada di sebalik tirai besi ataupun pusat tahanan, ada beberapa perkara yang tidak enak ataupun bersalah, bercanggah dengan hak asasi manusia, seperti di peras ugut dan sebagainya. Kita dengarkan dahulu kenyataan ataupun sedutan daripada sidang media Thomas Andrews, silakan. For example, being shaken down by unscrupulous police officers, taken up everything, all the money that they had. One actually beaten by a military officer. And then, of course, we have stories about what lies behind those walls and detention centers. And so it seems to me that it is important to re-examine any policy or any practice that exacerbates the great human suffering and preys upon the great vulnerability of Myanmar people who are here in Malaysia. We are all familiar with ASEAN's 5-point
consensus. Malaysia has given voice to the obvious fact that after more than 1 year, nothing has moved, and since nothing has moved, more people are being killed and more people are being forced to flee the country. Foreign Minister Saifuddin has implored his ASEAN colleagues to not wait for yet another year of inaction, to not just talk about the 5-point consensus, but create and engage an action plan to move forward, an action plan with a time frame for implementation. Dan juga Firdaus, bagaimana pula dengan mungkin yang boleh disebutkan, boleh dikongsikan juga oleh Firdaus, bagaimana pula dengan pelibatan Malaysia dalam, ialah kita menjadi sebahagian untuk laporan mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar yang disediakan Andrews yang mewakili PBB. Ada tak mungkin Andrews kongsikan juga, seperti yang disebutkan tadi, ada menyebut tentang 5 points consensus. Bagaimana baginya, bagi Andrews itu sendiri, bagamana agaknya jalinan kerjasama dengan Malaysia dalam isu ini? Okey. Ini kalau boleh saya nak memetik juga kenyataan media yang disediakan oleh Wisma Putra yang mana berdasarkan mereka, sebab mereka juga mengadakan seperti yang saya sebut tadi, Thomas Andrews telah mengadakan pertemuan bukan sahaja dengan menteri luar kita tetapi juga dengan berjumpa dengan pegawai kanan dan juga NGO dan sebagainya, yang mana lawatan ke Malaysia ini adalah bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam perspektif dan pendekatan Malaysia dan ASEAN mengenai situasi di Myanmar. Yang kalau kita dengar di bahagian kedua sedutan kenyataan Thomas Andrews, bagaimana beliau dalam mengkritik, dalam membangkitkan ada beberapa perkara seperti contoh layanan terhadap pelarian ini dan sebagainya. Bagaimanapun beliau memuji tindakan ataupun pendirian dasar luar negara kita yang telah disuarakan oleh Datuk Seri Saifuddin beberapa kali, baik di pentas di Malaysia dan juga di pentas ASEAN, di pentas global dan sebagainya, bahawa 5 perkara konsensus itu selepas tahun tidak ada apa-apa yang berlaku, dan kerana tidak ada apa-apa yang berlaku itu, lebih ramai rakyat terbunuh, lebih ramai pelarian datang keluar daripada Myanmar terus ke negara-negara lain untuk mendapatkan perlindungan. Dan kalau boleh saya juga nak kongsikan sedikit infografik ataupun sedikit maklumat bahawa ketika ini kita terdapat ini sehingga Mac 2022 di mana dari Myanmar saja sekarang ini rakyat Myanmar yang berada di Malaysia adalah sekitar 156,110 orang. Ini yang berdaftar yang kita tahu kehadiran mereka, di mana 103,000 daripadanya terdiri daripada etnik Rohingya, selebihnya daripada 22,700 daripada China, 29,600 daripada kumpulan etnik lain, dan pada masa yang sama juga Malaysia juga mempunyai pelarian dari Pakistan, daripada Yaman, daripada Somalia, Afghanistan, Sri Lanka. Jadi ini yang disebut, kita faham bahawa bagi Thomas Andrews, beliau melakukan laporan khas ataupun audit khas untuk audit yang independen secara bebas, tanpa mengambil kira mana-mana pihak, tanpa bias kepada mana-mana pihak. Tetapi juga kita juga sering tahu beberapa laporan sebelum ini yang menyebut kegusaran rakyat Malaysia apabila lebih ramai pelarian ini datang ke Malaysia. Bukan saja mungkin ada sesuatu yang perlu dilakukan, kerana ada juga kes-kes di mana mereka membuat kacau dan sebagainya. Jadi perlu dicari titik penyelesaian untuk memastikan pelarian ini kalau datang ke Malaysia, bagaimana nasib mereka, adakah mereka terjaga, adakah mereka mempunyai akses yang minimum seperti hak untuk akses kesihatan, pendidikan dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama adakah kehadiran mereka ini boleh mengganggu struktur sosial, membuat kacau dan sebagainya. Jadi perlu ada titik penyelesaian. Dan mana juga saya boleh katakan bahawa apabila hasil dapatan ini, Wisma Putra mengatakan bahawa pelapor khas ini akan membentangkan satu laporan lisan mengenai lawatannya ke Malaysia di sesi ke-50 Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva pada 29 Jun 2022, yang mana pelapor khas ini akan menceritakan tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar yang telah dilantik oleh Majlis Hak Asasi Manusia, dan beliau ini ditekankan sekali lagi oleh Wisma Putra berkhidmat atas kapasiti peribadi, Faris. Dan kita juga tahu Tom Andrews ni, kalau kita lihat laporannya, beliau begitu seorang yang begitu lantang ataupun begitu serius tentang mengambil seriuslah tentang krisis hak asasi manusia di Myanmar. Selain Malaysia, adakah selepas ini Andrews juga ataupun sebelum ini juga beliau ada mengadakan lawatan ke negara anggota ASEAN yang lain? Dan kalau ada, apa mungkin dikongsikan oleh Andrews, apa hasil daripada lawatan tersebut? Baik, ini kalau boleh, ini mungkin satu perkara yang boleh dibanggakan juga, kerana berdasarkan kenyataan beliau dan juga kenyataan Wisma Putra bahawa Malaysia merupakan negara pertama yang menjemput
Thomas Endus untuk sebagai pelapor khas dari Special Proceedor PBB untuk datang ke negara ini. Belum ada lagi negara-negara lain, tetapi Thomas Endus juga berkatakan berkemungkinan besar sebab mereka perlu sama ada request ataupun menerima jemputan khas daripada Kementerian Luar Negara ASEAN sebelum Endus ini boleh pergi ke negara tersebut, kerana tidak boleh sewenang-wenangnya datang ke negara tersebut, membuat laporan sebagainya, kerana itu adalah menyalahi mungkin undang-undang di negara tersebut, termasuk juga Malaysia. Sebab itu beliau datang ke sini atas kapasiti telah menerima jemputan rasmi daripada Kementerian Luar, maka barulah Thomas Endus boleh datang ke negara ini untuk berkongsikan pandangan, berkongsikan pendapatan dan juga menilai kembali. Tetapi saya juga nak memetik nak berkongsikan satu di mana dalam sidang media Thomas Endus mengatakan membangkitkan mengenai bagaimana Malaysia perlu menilai ataupun melihat re-examine semula dasar ataupun polisi tentang layanan pelarian ini, tetapi beliau juga cuba mengadakan ataupun request perjumpaan dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tetapi sehingga hari ini Thomas Endus mengatakan tidak ada sebarang respon. Itu juga mungkin satu perkara yang menarik, kerana kita tahu dasar ataupun polisi terhadap layanan terhadap ini adalah berkait rapat dengan undang-undang yang terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri. Haris. Terakhir sekali, mungkin kita ada lebih kurang seminit. Firdaus, ada tak mungkin Endus memberikan sebarang penyelesaian untuk kita yang juga dalam ASEAN ini supaya krisis di Myanmar ini boleh diselesaikan sesama kita di negara ASEAN itu sendiri? Seperti yang kita sebut sebentar tadi, makin lama seperti yang Datuk Seri Saifuddin juga telah sebutkan di dalam dialog di peringkat antarabangsa, 5 perkara konsensus ASEAN itu tidak bermakna kerana lebih setahun tidak ada pembelaku. Jika ia hanya sekadar cakap-cakap sahaja, perlu ada pelan tindakan. Ini antara yang dibangkitkan oleh Thomas Endus. Perlu ada action plan ataupun pelan tindakan dan juga jangka masa bila pelan tindakan itu perlu dilaksanakan. Kerana kalau delay ataupun tangguh lagi, lebih lama perkara ini ditangguhkan, lebih ramai rakyat yang mungkin akan terbunuh di negara Myanmar dan juga lebih ramai pula yang akan datang. Jadi beliau juga menyebut sebagaimana negara ASEAN juga perlu mungkin melihat kemungkinan untuk mengadakan sekatan baik dari segi diplomatik ataupun dari segi ekonomi seperti mana yang lazimnya dilakukan oleh US terhadap negara-negara lain. Jadi itulah, jadi antara perkara yang beliau bagikan, mungkin kita negara ASEAN perlu bersatu dalam melaksanakan sanctions sekatan. Faris. Itu dia intipati lawatan pelapor khas PBB ke Malaysia yang dikongsikan oleh Firdaus Azil, wartawan Astro Awani yang juga birthday boy. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat hari jadi juga kepada Firdaus Azil. Semoga panjang umur, murah rezeki. Terima kasih atas perkongsian tersebut, dan pastinya anda kalau ingin melihat laporan yang dikongsikan oleh Firdaus Azil boleh layari laman web astroawani.com. Saya kira itu saja untuk cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.